masih lagi bincangkan tentang nota 5, nota yang kelima, Kitabul Iman. Dan pengajian kita hari itu terhenti pada muka surat 241. Jadi supaya kita tahu hadis mana yang kita bincangkan, eloklah rasanya kita ulang sekali lagi baca hadis dan terjemahannya. Kemudian kita pergi kepada muka surat 41. Hadis yang kita tengah bincangkan hari itu dan terhenti tengah jalan ialah hadis yang ke-20. Hadis itu berada pada muka surat 238. Hadis yang ke-20. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana 'Abd an Hisham an Abi an Aisyah قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menyuruh para sahabat, yakni melakukan apa-apa amalan, baginda menyuruh mereka melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau wahai Rasulullah, kerana engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nampak ketara tanda-tanda kemarahan pada wajah baginda. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling mengenali Allah di kalanganmu adalah aku. Itu hadisnya, hadis yang ke-20. Kita terhenti pada nota 170. 170 itu belum lagi kita bincangkan hari itu, dan yang sebelum itu telah pun kita bincangkan. Hadis yang ke-20 ini juga termasuk di bawah, bukan dia satu saja hadisnya kan, di bawah tajuk ni, iaitu tajuk ke-13, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah wa anna al-ma'rifah fi'lul qalb biqaulillah ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah di antaramu. Sesungguhnya ma'rifat itu adalah perbuatan hati berdasarkan firman Allah yang bermaksud, tetapi dia mengira sebagai kesalahan kepada kamu dengan apa yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Di bawah tajuk itulah, tajuk itu kita telah bincangkan, dan sebahagian daripada hadis yang ke-20 juga kita telah bincangkan, tak perlu diulangi lagi. Jadi kita akan sambung saja perbincangan kita yang lalu itu pada muka surat 241 nota 170. Jadi bila sahabat Nabi SAW kata,
kami tidaklah seperti engkau wahai Rasulullah, dan engkau sudah diampuni gini-gini seperti yang kita baca tadi. Sebab Rasulullah suruh mereka buat tu, kalau suruh yang kiranya mereka mampu mengerjakannya. Jadi Rasulullah SAW tak bagi yang berat-berat, yang banyak-banyak. Jadi mereka pun rasa ini boleh jadi Rasulullah kesian dengan mereka. Tetapi yang sebaiknya mereka tetap melakukan banyak amalan. Mereka fikir begitu. Jadi alasannya, kalau Rasulullah tak mengapalah begitu, tak banyak pun, sebab Rasulullah ni sudah orang kata maksum, berbeza dengan kami. Begitulah. Jadi Rasulullah bila dengar sahabat-sahabat dia kata begitu tu marah sekali, sehingga nampak ketara tanda-tanda kemarahan pada wajah baginda. Di situ nota ada nota 170. Kenapa Rasulullah SAW naik marah? Itu yang nak bincang. Jadi ada kebenaran juga yang sahabat dia kata tu, ada kebenaran. Rasulullah memang tak sama dengan mereka. Betul apa yang sahabat kata tu, Rasulullah maksud. Sahabat-sahabat tidak begitu. Jadi kenapa persoalannya timbul sini? Kenapa Rasulullah begitu marah? Jadi kemarahan Nabi SAW itu adalah kerana beberapa sebab berikut yang kita akan sebutkan ini. Sebab dia nak jaga daripada umatnya terjerumus ke dalam beberapa perkara yang tidak diingini, yang merugikan mereka sendiri. Cuba tengok nota tu. Antara sebab yang telah mencetuskan kemarahan Nabi SAW terhadap kata-kata mereka, terhadap kata-kata yang mereka tujukan kepada baginda itu ialah, satu, kata-kata sahabat, kami tidaklah seperti engkau wahai Rasulullah. Kata-kata ini boleh menimbulkan kekeliruan tentang fizikal Nabi SAW. Walaupun kira-kiranya tentulah sahabat-sahabat tu faham bahawa Nabi ni kejadiannya seperti orang lain juga, tetapi lama-kelamaan dia boleh jadi berubah kalau dibiarkan. Jadi terus kalau ada orang kata boleh menimbulkan kekeliruan saja, terus dia marah. Tujuannya nak jaga akibat buruk yang lebih besar lagi, yang mungkin berlaku akibat salah faham. Kalau sahabat faham pun, jadi kemarahan ditunjukkan oleh Rasulullah itu kerana nak jaga yang lain-lain. Atau mungkin juga sebab sahabat ni manusia seperti orang lain juga, mungkin kalau tidak semua pun ada di kalangan mereka yang salah faham. Jadi itulah sebab Nabi SAW marah. Walaupun para sahabat yang mengucapkan begitu memaksudkannya kepada kemaksuman baginda daripada melakukan sebarang dosa, tetapi kenyataan yang sedemikian boleh menimbulkan kekeliruan, boleh menimbulkan kekeliruan yang akan melahirkan fahaman-fahaman sesat tentang kejadian asal baginda di kalangan generasi kemudian. Apabila baginda dianggap bukan seorang manusia biasa di segi kejadian fizikal, dan memang ternyata betul yang Nabi takut tu memang berlaku. Beberapa lama kemudian memang berlaku. Sekarang ni ramai yang berfahaman begitu. Jadi kau bukan seperti kami tu, bukan seperti dari segi kejadian asal, kamu pun tak sama dengan kami. Itu pun jadi masalah memang. Sedangkan Nabi SAW sering diajar Allah agar mengingatkan kepada umat bahawa diri baginda adalah manusia seperti orang-orang lain. Di dalam Al-Quran Allah mengajar Rasulnya SAW supaya berkata, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bermaksud katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu.
Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Jadi Nabi SAW ini dia seperti manusia lain dari segi basyariyah, dari segi sifat manusianya itu sama. Cuma yang berbeza dia daripada orang-orang lain, itu yuha ilayya, diberi wahyu kepadaku. Dari segi lain sama. Dari segi lain sama. Dari segi mana? Mempunyai sifat-sifat manusia. Makan, minum, sakit, suka, duka dan sebagainya, itu sama. Ini kalau orang yang belajar ilmu mantik, dia faham. Dia faham ni. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ini ta'rif ana, aku tu, pengenalan tentang aku tu, Nabi tu. Siapa? Basyarun mithlukum, manusia seperti kamu. Ini di peringkat kita kata jenis. Kalau dalam mantik dia ta'rif, dia ada terdiri daripada jenis dan fasal, dia panggil jenis dan fasal. Di peringkat jenis itu ada beberapa afrad, dia panggil beberapa perkara yang berkongsi dengan dia dalam sifat itu. Itu peringkat jenis dia panggil. Ini istilah lah, jenis, peringkat jenis. Kemudian dia kena ada satu lagi, fasal namanya. Fasal itu adalah sesuatu yang memisahkan suatu hakikat daripada hakikat lain. Itu fasal. Jadi dalam Quran pun kalau kita nak tengok dari sudut ilmu mantik lah, boleh di sini. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Ada jenis dan fasal dalam mentakrifkan ana itu, aku itu siapa. Aku itu siapa. Jadi seperti kita kata hospital. Apa itu hospital? Satu tempat di mana dirawat orang sakit. Contoh, satu tempat di mana dirawat orang sakit. Itu takrif namanya. Tempat, mungkin bangunan, mungkin tidak bangunan, tak kisahlah. Tempat itu banyak. Ini pun tempat belajar, tempat juga berkongsi di situ, di peringkat itu, di peringkat jenis. Itu ada perkongsian dengan yang lain. Tempat membeli belah, tempat juga. Bila kata setakat itu tempat tu saja, semuanya berkongsi, semua ada sifat itu. Tapi tempat dirawat orang sakit, itu khusus dengan hospital. Tempat membeli belah tidak ada. Kelas macam ni tidak ada. Itu yang memisahkan. Sama juga di sini. Dari segi kemanusiaan itu sama. Yang membezakan Nabi daripada yang lain ialah dia dapat wahyu. Itu yang membezakan. Bila dapat wahyu, dia ada beberapa saja, bukan ramai. Tapi di peringkat manusia sama, berfungsi sama. Atau kita kata jam. Apa itu jam? Satu alat yang menunjukkan waktu. Jadi alat, di peringkat alat itu berfungsi banyak lagi. Ini alat, pisau alat dan sebagainya, itu alat. Tapi pisau tidak menunjukkan waktu walaupun dia alat. Dan sebab di situ berkongsi banyak. Tapi bila kata menunjukkan waktu, itu khusus. Matahari juga menunjukkan waktu, tapi adakah ia jam? Tidak, sebab ia bukan alat. Itu perbahasan dari segi ilmu mantik lah. Jadi di sini bukan nak kira basyarum mithlukum, manusia seperti kamu ini berkongsi sama. Semua manusia sama. Dari segi mana? Dari segi ada penat, ada suka, ada duka, ada sakit, ada sihat. Dari segi itu sama. Perlu kepada makan, tak makan lapar, sama dari segi itu. Cuma yang membezakan itu dipanggil fasal. Yang membezakan itu fasal. Fasal itu yang memisahkan dia. Kalau tak sebut tu tak nampak hakikat dia. Yang membezakannya daripada orang lain itu tak nampak. Jadi yuha ilayya itu di peringkat fasal. Itulah pemisahnya. Dari segi kemanusiaan, basyariyah sama. Seperti mana manusia lain
dijadikan daripada nutfah, campuran air mani ibu dan bapa. Sama juga Nabi pun begitu juga. Jadi kejadian dia itu sama. Sebagaimana manusia yang lain jadi daripada datuknya yang dijadikan daripada tanah, dia pun sama, daripada asal yang sama. Bukankah kekeliruan tentang hakikat kejadian fizikal Rasulullah SAW inilah kemudiannya telah melahirkan ajaran Barelwi di India, lalu tersebar di seluruh dunia sekarang. Seluruh dunia ada Barelwi, juta-juta orang, juta-juta orang. Golongan Barelwi mempercayai susuk badan Nabi SAW bukan seperti manusia biasa. Dia sudah ada itu. Itu yang Nabi kata, dia marah tu bila sahabat kata, kamu engkau tidak seperti kami, tidak seperti tanpa badan. Dia bimbang. Kebimbangan dia tu memang menjadi kenyataan kemudiannya, di mana ada satu golongan yang juga mendakwa Islam tetapi menganggap bukan seperti manusia biasa. Kejadiannya adalah daripada cahaya, daripada nur, dipanggil Nur Muhammad. Dia cukup cahaya. Memang akidah dia bukan daripada tanah lagi dah. Bukan daripada begitu. Kerana itulah baginda tidak berbayang. Sebab itu tak ada bayang. Dia pegang pula, bersandar pula dengan hadis yang dhaif, dengan hadis yang dhaif, hadis yang maudhu'. Rasulullah tak ada bayang. Nak ada bayang macam mana? Panjanglah pergi. Sebab di mana-mana Rasulullah berjalan, awan ikut dia. Jadi tak kenalah cahaya matahari itu. Jadi macam mana nak ada bayang? Memang dia pun daripada cahaya. Dia bawa pula ayat Quran di mana disebutkan qad ja'akum minallahi nur, datang kepada kamu cahaya. Cahaya itu maksudnya Nabi. Dia takwil ayat-ayat itu. Padahal bagi kita nur itu maknanya lain. Tapi dia kata nur itu ada kejadian Muhammad daripada nur. Dia banyaklah bawa guna hadis, guna ayat Quran, tapi dengan cara yang tidak betul, sampai beramallah jutaan bilangannya sekarang yang mengamalkan ajaran Barelwi. Dan tempat kita pun sudah ada sedikit sebanyak. Kalau tuan-tuan tengok yang pakai serban hijau tu, kena beringat. Serban hijau tu pokok dia, pokok dia. Lepas tu suka sangat qasidah, suka sangat nasyid, puji Nabi, puji sangat. Sebab apa? Nabi itu bukan manusia biasa lagi dari segi kejadian fizikal. Mereka percaya begitu. Padahal jauh perginya, tak ada begitu sebenarnya. Rasulullah pun ada bayang juga. Dan tak ada kata awan tu teduh, dia sentiasa dia berjalan. Tak ada. Sebabnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih sekian banyak, disebutkan Rasulullah pun bila pergi satu tempat, sahabat-sahabat carikan tempat teduh untuk dia. Dan setengah-setengah tu pasang khemah, letak kain di atas pokok itu supaya teduh. Kalau Nabi itu sentiasa dilindungi, apa perlu buat macam tu? Sia-sia saja. Dan hadis-hadis itu sahih. Adapun yang mereka pegang tadi tidak sahih. Lalu datang jauh lagi perginya. Sekarang ni orang sibuk-sibuk kan, nak tabaruk dengan rambut Nabi lah, dengan capal lah, macam-macam kan. Jadi dia kata tanda nak tahu rambut Nabi, kita nak tahu rambut Nabi, tengok sulu. Kalau ada bayang tu bukan. Kalau tak ada bayang, ya betul. Jauh pergi, sampai ke situ pergi. Ini semua pengaruh ajaran Barelwi yang mempercayai Rasulullah itu kejadian fizikalnya bukan seperti manusia lain. Itu bahaya tu. Padahalnya Allah sebut innama ana basyarun, aku hanya manusia seperti kamu. Dari segi kemanusiaan itu, dari segi kejadiannya, dari segi sifatnya, cuma ya itu beza. Seperti kalau kita tengok cerdik pandai, orang yang bijak-bijak dalam dunia ni, dia seperti orang lain juga. Dari segi perlu kepada makan minum, perlu kepada rehat, perlu kepada itu ini, sama. Cuma Allah bagi otak dia tu lebih.
Itu saja beza. Otak dia tu lebih. Dia nampak apa yang orang lain tak nampak. Orang lain tak boleh reka, tak pandai nak reka, tak ada penemuan. Dia dapat. Itu beza. Kalau dari segi zahir sama. Nabi ni lebih lagi daripada tu. Lebih lagi daripada tu. Bukan sekadar idea, dapat idea, pandai mereka begitu saja, tidak. Dia memang dia dapat wahyu. Sebab itu dia sebut wahyu. Wahyu itu sesuatu yang berbeza daripada manusia biasa. Itu saja. Dari segi kejadian fizikalnya tetap seperti orang lain. Jadi semua yang kita sebut tadi tu, itu kesan tu akibat dia jauh perginya. Nanti orang kata pula, kalau capar tu ada bayang ke tidak? Lucu jadinya. Umat Islam ni jadi fikir dia tu lucu kan. Malu kadang-kadang kita kalau orang bukan Islam tahu cara kita menerima, memahami sesuatu yang sepatutnya orang Islam ni paling logik, paling kuat menggunakan akal, paling waras. Tapi kadang-kadang dia jadi begitu. Sebab apa? Sebab pengaruh-pengaruh yang tak sihat tadi lah. Mereka juga percaya Nabi SAW mengetahui segala perkara ghaib dan mampu melihat segala-galanya, termasuk dari dalam kubur baginda. Termasuk dari dalam kubur baginda. Sebab itu dia sombong sangat pergi ke kubur tu. Jadi bukan kubur Rasulullah saja, kubur wali-wali yang dia anggap sebagai wali, alim ulama pun dia sombong juga pergi. Sebab mereka itu lebih hidup lagi daripada kehidupan di dunia. Dan mereka dengar semua. Apa kalau kita minta apa semua, dia dengar. Itulah yang dikatakan tawassul. Minta dengan dia, biar dia doa dalam kubur tu, dengan Allah SWT. Sebagaimana kalau di semasa dia hidup, kita buat begitu. Itu dalam keadaan dia tu ada begitu banyak hijab-hijab tu pun kita minta supaya dia doakan untuk kita. Bila dia mati, tak ada dah hijab-hijab ni, dan dia hidup sebenar-benarnya. Itu sebab dia kata, ini cara guna akal. Inilah golongan berilmu. Dia pergi minta di kubur tu sebab apa? Dia kata lebih hidup. Dalam keadaan tak ada hijab-hijab dan gangguan-gangguan dunia tak ada. Jadi dia terus boleh dengan Allah. Itulah yang dikatakan tawassul, yang dipercayai sebagai tawassul. Itu begitulah hakikatnya. Lama-kelamaan dia bukan minta supaya orang dalam kubur tu minta kepada Allah, tapi dia minta dengan orang kubur tu sendiri. Orang kubur tu, jadi Allah SWT bagi pula beberapa kuasa kepada dia. Bagi kuasa kepada dia. Ini jauh lah sampai ke peringkat itu. Mula-mula tawassul gitulah dulu. Kemudian dia pergi lebih jauh. Ini benda ni berlaku dah. Tetapi malangnya tempat kita hari ini, yang bawa benda-benda macam ni, dia dakwah itulah ajaran ahli sunnah. Bahaya macam tu. Jadi ahli sunnah ni macam tu. Padahal kalau kita tengok hadis-hadis, mana ada macam tu kan. Nak doa sikit-sikit, nak minta apa-apa, berlari pergi kubur, sampai di kubur tu berasyik dulu ke sini, mana ada macam tu. Palu gendang apa semua, jauh dah tu pergi. Ini semua kerana dia percaya Rasulullah SAW itu duduk semaya dalam kubur. Yalah, kalau kita terima lah dia semaya dalam kubur, kenapa kita pergi ganggu dia? Dia nak semaya. Dan buat ni dia percaya tu, isteri Rasulullah tu kenapa tidak dibenarkan berkahwin dengan umat dia selepas dia meninggal? Sebab pada hakikatnya dia tidak mati dia tu. Isteri-isteri dia tu, sebab itu tak ada pesaka Nabi. Pesaka dia kalau mati, dia tak percaya mati. Isteri-isteri dia tu bergila-gila juga pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Punya dahsyat fikiran. Apabila dia kemukakan kepada mereka hadis-hadis sahih yang menunjukkan baginda tidak mengetahui semua perkara dan sering bertanyakan kepada para sahabat tentang perkara-perkara tertentu, mereka menolaknya dengan dakwaan situasi itu adalah di peringkat permulaan sahaja. Tetapi selepas itu Allah telah membuka pintu segala ilmu kepadanya. Ini antara pahaman berilmu dan banyak lagi yang lain. Padahal kalau kita tengok dalam Quran sampai ke peringkat akhir tu pun dia banyak lagi tak tahu.
Jadi mereka ni dia dakwa, akhirnya semua tahu. Jadi kita nak minta dengan dia pun boleh, terus minta dengan dia. Inilah bahaya. Puncanya dia tidak menganggap manusia Nabi SAW itu sebagai manusia biasa, dengan arti kejadian fizikalnya itu seperti manusia lain. Dia tak percaya itu asalnya. Kemudian jauh kesesatannya jauh. Sebab itulah perkara-perkara bid'ah, karut marut yang seumpama ini kan, dia sama-sama dikongsi oleh pokok dia. Cuba perhati, capal ini Merilui pun pakai capal ni, logo dia Syekh Nazim pun capal juga. Pokok Habib ni capal juga, sama. Dia boleh masuk tu, boleh berkongsi. Yang tak boleh berkongsi ahli hadis. Ahli hadis tak mau, Wahabi tak mau. Sebab tu dia marah sangat dengan Wahabi. Dia marah sangat dengan Wahabi. Sebab Wahabi ni ganggu dia banyak. Ahli hadis satu lagi ni ganggu juga. Bukan ganggu, sebenarnya sekadar itu je nak ceritanya. Nak cerita yang betul. Ini boleh membawa kepada macam-macam kekarutan, penyelewengan. Jadi ini semua ni bukan ulama-ulama pun tak faham. Tawassul itu ada, ini ada, tabarruk itu ada. Bukan tak faham, kita belajar ni selalu berjumpa benda tu. Tetapi macam mana caranya, batas-batasnya, bukan secara hulu, melampau, membabi buta, dan tak guna akal yang waras macam tu. Tapi cuba tengok pokok ni, dia berkongsi tu sama dari segi logo. Sedangkan kalau dulu tak ada benda macam tu. Tak ada. Ulama mana-mana pun dulu mana ada pakai logo macam tu. Baru yang benda tu baru. Sekarang ni ada satu institusi pengajian yang besar. Kemain besar logo dia tu, capal. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW marah sangat bila sahabat tu kata begitu? Yang kedua, anggapan mereka bahawa ibadah-ibadah lazim yang baginda sering amalkan adalah sedikit. Ia tidak boleh dijadikan sebagai pedoman bagi umat baginda. Sedangkan penilaian atau ukuran kepada baik atau sebaliknya sesuatu amalan itu bukan terletak pada kuantitinya, tetapi kualitinya, iaitu amalan yang tepat mengikut garis panduan sunnah. Jadi tak betul lah, dia berasa sedikit. Dalam hadis yang lain, hadis ni juga, tapi versi yang lain dia sebut mereka berasa macam sedikit bila tanya. Bila pergi tanya isteri Nabi macam mana Rasulullah beribadat di rumah, bila dicerita tu dia berasa macam sedikit. Lalu mereka mentafsirkan sendiri, kalau Rasulullah tak apalah, dia sedikit, dia tu memang orang hebat dah. Tapi kalau macam kita ni tak boleh macam tu, kita kena lebih-lebih lagi. Jadi itulah Rasulullah SAW marah. Jadi jangan kita fikir ibadat, ketaatan ini dalam bentuk kuantitinya sahaja. Ya Rasulullah cerita tu ialah dari segi kualiti dia. Sedikit pun kalau bernilai, sedikit pun kalau benda tu semakin berkembang, tidak henti-henti sampai kiamat. Dan seperti mana dalam Quran disebutkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kita tengok ayat itu dan ayat-ayat lain banyak lagi, sesuatu amalan tu kadang-kadang satu yang nampak kecil, tetapi dia mengeluarkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Asalnya sebiji saja. Allah tak boleh buat kau begitu. Walaupun kita buat sedikit, tapi kalau kena cara dia boleh kembangkan. Kalau kita mati pun, orang lain duduk amal tu dapat juga pada kita. Itu dalam hadis yang sahih sebut. Kita tak boleh faham ke benda macam tu. Jadi tak perlulah sampai tak tidur, sampai tak kahwin nak buat ibadat. Ibadat ikut cara Nabi, cara sahabat macam mana. Lepas tu Allah pandai-pandailah dia nak suburkan, nak kembangkan, nak ganda-gandakan itu. Itu sebab dia sendiri yang sebut dalam Quran. Gandaan-gandaan. Kalau tidak, kalau kita kata perlu banyaklah dari segi jumlahnya, nescaya orang yang pendek umur dia tu macam mana? Rugilah dia.
Tak adil lah Tuhan dari satu segi. Rupanya keadilan Tuhan ni dia tahu macam mana cara nak kembangkan. Imam Nawawi tu umur 45 tahun je, mati dah. Tapi kitab dia orang nak pakai lah. Kitab yang dipakai itulah yang dikatakan ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil munafaat dengannya, yang tak putus. Walaupun manusia tu mati, tak putus amalannya. Jadi seolah-olah macam dia tu ada lagi. Tapi bukan dia yang baca, yang buat kesimpulan, orang lain. Tapi orang lain pun dia dapat. Itulah cara Allah SWT nak gandakan amalan kita, pahala kita dengan cara macam tu. Tak pelik. Dia sudah cerita dah jalannya, macam mana cara dia, dengan contohnya, perbandingannya cukup. Jadi tak perlu kita kata nak banyakkan lagi amalan. Sebab itu bukan cara Islam. Nak puasa tiap-tiap hari, nak tak tidur malam, tak mau kahwin. Bahkan setengah-setengah sahabat ni kalau nak kira dia, sebab nampak akhirat itu, sangat suka, gemarkan akhirat. Setengah-setengahnya nak jadi nak kasih, kasih tau. Orang kita kata kasih. Kasih itu bahasa Arab khasi. Yang ni melemahkan tenaga tu, tenaga batin biar tak ada. Biar tak boleh nak mengadakan hubungan dengan perempuan. Supaya apa? Supaya dapat tumpukan hidupnya untuk ibadat. Sampai macam tu nak. Dan Nabi SAW marah sangat tu. Bukan macam tu cara. Sebab kita ingat dengan banyak tu maka banyaklah amalan kita. Tidak begitu. Kita buat sedikit pun Allah boleh gandakan pahala kita. Itu sebab dia marah. Yang ketiga, hasrat mereka itu bercanggah dengan fitrah. Yani kejadian semula jadi manusia yang saling memerlukan antara lelaki dan wanita. Islam pula adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ia menggalakkan perkahwinan sebagai satu-satunya saluran terbaik untuk pengembangan populasi manusia dan membenarkan mereka menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntutan naluri mereka. Hal ini selaras dengan ajaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Bermaksud, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kalau kita nak buat macam mana sahabat nak tu, ini sudah bercanggah dengan fitrah manusia. Sebab apa Nabi marah sangat? Sebab ini bercanggah dengan fitrah manusia. Kamu beragama tidak perlu sampai keluar daripada fitrah manusia. Tak perlu sampai begitu. Siapa suruh jadi malaikat? Tak ada siapa suruh. Tapi manusia ni kadang-kadang dia rasa begitu, nak merapatkan diri dengan Allah, dia kena putus hubungan dengan dunia. Padahal bukan begitu cara. Maka kita perlu ada hubungan dengan dunia. Itulah kejadian Allah. Allah buat kita macam tu. Kalau lelaki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada lelaki. Manusia nak kepada anak, anak nak kepada bapa. Ini keperluan semula jadi manusia. Jadi Islamlah satu-satunya agama yang cukup menjaga benda ni. Kalau kita tengok agama lain tidak macam tu. Nak jadi tok wali, nak jadi tok wali macam padri tu, kena putus hubungan dengan dunia. Putus, jangan kahwin, jangan makan sedap-sedap, jangan pakai pakaian yang cantik dan sebagainya. Itu cara kepadrian. Dan Nabi SAW sudah menolak ajaran itu. La rahbaniyata fil Islam. Tiada cara hidup kepadrian dalam Islam. Tak ada. Atau kesamian dalam Islam. Cuma tengok sami. Sami tu sampai tak mahu pegang duit tu. Tak mahu pegang duit. Jadi duit ada dalam pundi-pundi dia, dompet dia. Kalau dia naik taksi tu, dia buka lah dompet. Dia tak pegang, ambil. Lepas tu ambil, kalau ada cucu ada duit cucu tu dia tak ambil dia pikul lah bagi. Sebab pegang tu dunia. Jadi dunia tak mau, habis dia cukup.
Bukan setakat kepala saja, kening pun cukup. Nah. Sebab apa? Sebab kalau ada kening jadi cantik dunia. Ada rambut cantik, menarik, jadi menyebabkan fitnah. Jadi orang kata rambut kita cantik, tergoda pula berapa ramai manusia. Jadi semua tu kena buat. Itu cara kesamian. Dalam Islam tak ada. Sebab itu bermakna membunuh, menafikan sifat semula jadi manusia. Sifat semula jadi manusia. Cuba kita tengok dalam dunia, orang-orang yang jahat, orang-orang yang derhaka kepada Allah SWT mengadakan hubungan lelaki dan perempuan, dan mereka dapat anak. Kalau yang baik-baik ni macam padri, macam sahabat, kita andaikan mereka baiklah pada pandangan mereka masing-masing kan. Yang baik-baik ni tak ada anak, tak ada zuriat. Bayangkan akan datang siapa nak menghadapi anak-anak cucu dia tu? Semua jahat semua. Sebab anak cucu yang jahat, yang baik tak ada. Ini tak masuk akal. Pernah ada satu orang pergi jumpa dengan saya, lama dah. Dia takut, macam mana kalau dia tak kahwinnya. Sebab apa? Melihat kepada zaman dia teruk dah kata dia. Macam mana kita nak dapat zuriat yang baik? Anak-anak kita nanti akan terdedah kepada macam-macam penyelewengan, kekarutan dalam dunia ni. Dengan sebab kita pula dah jadi seorang manusia jadi terdedah kepada macam-macam bahaya dalam dunia. Jadi macam mana kalau saya tidak kahwin? Dia tanya pendapat saya. Mula saya dengar dulu lah, dia banyaklah dia cerita. Akhir sekali saya kata, ya tu poin itulah. Saya kata cuba fikir, kamu orang baik, kamu tak mahu kahwin, yang baik-baik semua jangan kahwin. Jadi yang jahat-jahat terus kahwin dalam dunia. Siapa boleh sekat? Tak, siapa boleh halang? Itu memang kenyataan. Cuba bayangkan, akan sekarang ni kamu boleh hadapi mereka ni, yang jahat, yang derhaka ni, kamu boleh tegur, boleh halang, boleh tegur. Tapi kamu akan mati, kita semua akan mati. Jadi untuk menghadapi anak cucu itu, siapa yang nak hadapi? Kalau kita juga tidak ada anak cucu, dia pun mula meneng. Dia orang hebat, dia pegawai tinggi, tapi dia buntu je di situ, buntu. Dan lepas tu tak lama dia mari cerita dengan saya, dia nak kahwin. Alhamdulillah, akhirnya sekarang dia sudah dapat anak ramai. Alhamdulillah, dia orang bagus, anak-anak pun bagus lah. Tapi dia takut tu. Ada juga manusia yang macam tu, macam sahabat dia lah. Sebab nakkan taat kepada Allah, tak mahu derhaka kepada Allah, tak mahu jadi sebab dan punca kepada penderhakaan terhadap Allah. Itu maksudnya bagus. Tapi bukan begitu fitrah manusia, bukan begitu. Tak makan, tak tidur ini bukan kejadian manusia begitu. Sebab itu agama dia bagi makan, bagi minum, bagi tidur, bagi apa semua rehat. Sebab itu tuntutan semula jadi. Jangan kita lawan. Kalau lawan tu akan ada yang tak betul, tak kena. Menolak kepentingan institusi perkahwinan dan pengembangan populasi umat akan menyebabkan pupusnya generasi-generasi yang ingin berbakti kepada Tuhan. Dan dalam masa yang sama, generasi yang jauh daripada Tuhannya akan terus mendominasi majoriti manusia. Jika situasi ini tidak dikawal, ia pasti akan mengundang bencana kepada kesejahteraan umat manusia. Begitu juga dengan tindakan memaksa diri melakukan ibadah sepanjang malam dan berpuasa sepanjang tahun, sedangkan tidur dan rehat, makan dan minum adalah keperluan fitrah manusia yang harus dipenuhi. Dalam membenarkan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minal rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun." Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya. Katakanlah, semuanya itu ialah untuk orang-orang yang beriman. Jadi nikmat-nikmat itu untuk orang-orang yang beriman dan juga yang tidak beriman, yakni dalam kehidupan dunia semua dapat itu. Nikmat-nikmat itu pula hanya tertentu, khalisatan yaumal qiyamah, hanya tertentu, yakni bagi orang-orang yang beriman sahaja pada hari kiamat.
Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang mahu mengetahui. Jadi perhiasan, kemewahan, keseronokan dalam dunia tak pernah diharamkan oleh Allah. Sehingga Allah suruh nabinya tanya, katakan siapa yang mengharamkan. Jadi yang mana-mana atas nama agama yang mengharamkan itu, makan itu haram, ini haram, hanya makan bertih, makan bertih, emping, itu saja makanan, atau kacang dal saja. Siapa yang mengharamkan yang lain itu? Dalam keadaan Allah tidak mengharamkan. Ini untuk semua manusia dalam dunia. Sementara di akhirat nanti khusus untuk orang-orang mukmin sahaja. Ini Allah SWT sudah jelaskan. Jadi bagi orang mukmin dalam dunia ni, mereka juga berhak mendapatnya. Tidak ada kesalahan, tidak ada apa-apa kesalahan. Tapi berbeza dengan agama lain, kalau nak jadi orang yang lebih di sisi Allah, mesti macam kita sebut tadi, putus hubungan dengan benda-benda tadi. Sedangkan Nabi SAW dia tidak ajar begitu. Sebab tu dia kahwin, dia makan, yang dia makan macam-macam disebutkan dalam hadis-hadis. Ayam makan, kambing makan, lembu makan, unta makan, arnab makan. Mungkin kita ni setengah-setengah tak makan anak kan. Jadi hebat lagi lah Nabi dari segi makan, nikmat Allah SWT. Belalang makan, ikan makan dan sebagainya. Sekarang ni orang tak makan belalang mana. Anak-anak muda sekarang saya tanya lah, biasa makan belalang, tak makan. Tak ada jual, tak ada jual. Sedangkan semua Nabi SAW makan. Dari segi kahwin, tengoklah macam mana Nabi SAW. Bahkan dia sebut hubbiba ilayya min dunyakum salat. 3 perkara dunia kamu yang Allah SWT timbulkan rasa suka terhadapnya, iaitu ati, wangi-wangian, bau yang wangi. Nabi SAW sentiasa pakai bau air wangi, macam-macam wangian yang dia pakai. Kemudian an-nisa, perempuan. Jadi dia sebut begini kepada orang yang tak faham, dia kata, oh Nabi ni suka perempuan. Bukan begitu. Sebenarnya dia kata begitu nak menolak fahaman-fahaman semasa daripada macam-macam agama yang semuanya kata kalau nak merapatkan diri dengan Allah kena buang dunia. Tak boleh wangi-wangi ni dunia. Perempuan tak boleh ada hubungan dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan tak boleh ada hubungan dengan lelaki. Ini tak betul, tak kena cara. Itu sebab Nabi kata begitu. Bukan dia nak ajar supaya umat dia ni suka sangat dengan dunia, nak menolak fahaman itu, nak menolak fahaman itu. Sebab itulah Nabi SAW bila kadang-kadang dia keluar nak pergi bersembahyang, dia cium dulu isteri dia. Lepas tu dalam hadis sebut dia tak ambil wudu dah, terus bersembahyang. Kenapa begitu? Kadang-kadang nampak macam main-main. Bukan main-main, sebenarnya dia nak cerita, nak ajar kepada manusia ni bahawa ketika hampir dekat sangat je nak menghadap Allah, ketika itu pun tidak ada halangan lagi kita bermesra dengan perempuan. Jadi perempuan ini bukan penghalang untuk kita naik darjat di sisi Allah SWT. Itu tujuannya. Bukan saja-saja dia buat tu. Sebab kalau agama-agama lain tak boleh. Semakin lama tinggal dunia semakin baik. Apa lagi kalau dekat nak beribadat lagi lah tak boleh. Nabi SAW nak hapuskan fahaman itu, jadi dia buat sendiri. Itu tujuan dia. Malah Nabi SAW telah bersabda bahawa anggota tubuh manusia juga mempunyai hak-hak dan keperluannya yang harus dipenuhi agar tidak mendatangkan sebarang mudarat jika keperluannya diabaikan, melalui sabda baginda berikut. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ukhbar annaka taqum al-laila wa tasumu an-nahar qultu inni af'alu dhalika qala fa innaka idha fa'alta dhalik hajamat 'aynak wa naqihat nafsuk li'aynika haqqun wa li nafsika haqqun wa li ahlika haqqun qum wa nam wasum wa aftir. Bermaksud Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah bertanya kepadaku, benarkah cerita yang telah sampai kepadaku bahawa engkau bersembahyang sepanjang malam dan berpuasa setiap hari? Nabi tanya. Aku menjawab, benar. Terus baginda bersabda, sekiranya engkau berterusan melakukannya, matamu akan cengkung, dan badanmu akan kepenatan. Mata, badan dan isterimu ada hak masing-masing yang perlu dipenuhi. Bersembahyanglah, yakni pada waktu malam, dan tidurlah juga. Berpuasalah, tetapi berbukalah juga, yakni biarlah ada hari-hari kau tidak berpuasa. Ini hadis riwayat Muslim dan lain-lain seperti yang saya tulis di sini. Cuba tengok, Nabi tak lagi. Jadi setengah orang ni dia suka kalau nak merapatkan diri dengan Allah, biar nampak kita ni hodoh, teruk nampak. Nabi tak pernah tu. Tak tidur jadi cekung mata jadi sakit, boleh buat penyakit, dan tidak menarik, jadi hodoh. Dan Nabi SAW tak pernah tu. Masing-masing ada hak, mata kita pun ada hak. Jadi kena bagi haknya. Diri kita ada hak dia sendiri, kena bagi haknya. Itulah ajaran Islam. Jadi bila sahabat kata kami tidak sepertimu, dia marah. Tidak sepertimu, tidak seperti macam mana? Aku sendiri pun ada puasa, ada tidak puasa, bersembahyang malam, tidur juga. Tidaklah kata nak ibadat sampai putus hubungan dengan perempuan tu. Tak ada macam tu. Itulah yang dia kata akhir sekali, orang yang paling bertakwa, paling kenal Allah di antara kamu, aku lah, siapa lagi? Aku pun tak buat seperti kamu, tak nak buat macam tu, sebab bercanggah dengan ajaran Allah. Keempat, ini keempat sebab Rasulullah SAW marah sangat. Kesimpulan dan andaian sahabat-sahabat berkenaan yang tidak tepat tentang Nabi SAW tidak lagi memerlukan amalan-amalan ibadah yang banyak, kerana baginda telah mendapat berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa baginda adalah seorang yang maksum dan pasti akan menghuni syurganya. Jadi kalau sahabat kata kami tidak seperti kamu, itu bahaya juga dari satu segi yang lain, iaitu mungkin umat ni akan menganggap Nabi kuranglah ibadat dia, sebab dia sudah maksum, dia sudah dijamin syurga. Kurang, sebab itu dia kurang beribadat tu, sebab dia sudah ada jaminan. Kalau faham begitu pun salah. Sebab itu Nabi marah. Jangan kata begitu. Walaupun Nabi dijamin syurga, maksum, tapi dia kuat beribadat tu. Kuat beribadat pun bukanlah sampai tak tidur. Takut bahaya tu kalau kata begitu. Jadi anggap Nabi ni sengaja mengurang-urangkan ibadat dia sebab yakin dia sudah ahli syurga. Sebab itu dia kurang ibadat. Adapun kita tidak terjamin itu, jadi kita kena kuatlah. Itu silap macam tu. Mana ada Rasulullah kerana dia tu sudah dijamin ahli syurga maka dia malas-malas buat ibadat. Tak ada macam tu. Jadi apa yang dia buat itu memang tepat, memang begitulah sepatutnya. Jangan kamu anggap yang aku kurang, kamu anggap aku kurang buat ibadat tu kerana aku anggap aku sudah dijamin syurga. Itu silap kalau kamu faham macam tu. Itu sebab banyak sebab yang dia menyatakan kemarahan dia tu, sebab boleh mengelirukan. Kesimpulan dan andaian seperti itu tidak tepat, kerana Nabi sendiri semakin memperbanyakkan amalan ibadat setelah mendapat berita tentang pengampunan Allah terhadap segala dosa. Ya, dosa di sini maksud salah silap lah baginda, sama ada yang terdahulu maupun yang kemudian. Hakikat ini dapat dilihat dengan jelas pada jawapan Rasulullah SAW apabila ditanya oleh isterinya Aisyah yang kehairanan melihat kesungguhan baginda beribadah pada waktu malam sehingga menyebabkan kaki-kaki baginda menjadi bengkak. Padahal bukankah Rasulullah SAW telah mendapat keampunan daripada segala dosa? Jawapan tersebut berbunyi, afala akunu abdan syakura, tidakkah patut aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi
yang isteri dia duduk bersama-sama dia di rumah tu, puasa banyak sangat ni Nabi dibuat ibadat ni. Dan mereka kata, untuk apa sampai begitu banyak, sedangkan Nabi SAW dijamin syurga. Jadi walaupun sudah dijamin syurga, bukan dah dijamin syurga tu tak perlu dah kepada ibadat banyak. Tidak, ibadat banyak tu kerana bersyukur pula, kerana itu pula. Jadi tidaklah kata dah dijamin syurga ni Nabi buat sikit saja, muda-muda saja ibadat. Tidak, sehingga isterinya pun jadi hairan, kenapa kuat lagi beribadat sedangkan dia sudah dijamin. Jadi bukan soal dijamin syurga atau tidak dijamin syurga, masalah lain banyak lagi. Di sini Rasulullah merasakan berapa banyak nikmat yang Allah kurniakan. Dialah yang paling, sebab mengenal Allah, dialah paling tahu apakah nikmat-nikmat itu. Dan nikmat itu bagaimana sepatutnya nak menyatakan terima kasih kepada Allah, iaitu dengan beribadat. Dengan beribadat kepada Allah SWT. Jadi dia kata dia patut bersyukur, patut bersyukur. Bila bersyukur, sebab itulah dia banyak sembahyang dan lain-lain itu. Habis dari situ. Kemudian hadis ini juga menunjukkan Nabi SAW dan sekalian para nabi yang lain terpelihara daripada melakukan dosa-dosa, atau dalam arti kata yang lain, mereka adalah maksum. Bukti kemaksuman, terpeliharanya Nabi daripada melakukan dosa, mana antaranya hadis ni. Sebab sahabat kata, kamu tidak seperti kami, kamu telah diampunkan oleh Allah gini-gini. Itu mana sahabat tahu. Ini sudah merupakan akidah dalam Islam. Inilah salah satu dalilnya. Dan hikmah daripada kemaksuman para nabi ialah untuk memberikan keyakinan penuh kepada umat manusia bahawa ajaran yang dibawa oleh mereka adalah benar-benar terpelihara daripada sebarang kesilapan, kepalsuan, kekurangan, pemesongan, penyelewengan dan pelbagai andaian negatif lain. Jadi apa hikmahnya, apa tujuan Allah SWT menjadikan hamba-hambanya yang terpilih sebagai Nabi dan Rasul ini maksum? Supaya umat tu yakin yang dia terima ni tidak ada gangguan syaitan, tidak ada bisikan syaitan, tidak ada campur aduk dengan nafsu, tak ada. Sebab itu wahyu semestinya terpelihara. Kalau tidak terpelihara, macam mana kita nak jamin? Macam orang lain kan, berapa banyak benda-benda yang tak benar berlaku dalam masyarakat ini, amalan-amalan, kepercayaan-kepercayaan, berapa banyak, sebab dia tidak maksum. Jadi ada yang tak benar tu tetap ada, dia baik macam mana pun. Ada juga, masih ada ruang-ruang untuk syaitan pesongkan itu. Jadi kalau dia bawa yang itu kepada orang ramai, jadi terpesong. Itu bendanya. Sebab itulah Nabi-Nabi itu perlu maksum. Kalau tidak, Quran atau hadis apa ni, kita tak berapa yakin. Sebab boleh jadi itu ketika dia kata begitu, dia terikut-ikut dengan perasaan dia, nafsu dia boleh jadi, ataupun syaitan yang bisikkan kepada dia. Kalau macam tu, tak ada keyakinan. Sebab itulah orang Islam itu, kenapa dia kuat berkaitan dengan akidah? Dia yakin Rasul-Rasul itu maksum. Kalau tak ada itu, keyakinan kita tak akan setebal itu. Itulah hikmah di sebalik maksum. Dan orang lain tak perlu maksum, sebab agama itu sudah sempurna, sudah lengkap. Macam Syiah kan, dia dakwa ada lagi imam 12. Kalau imam 12 lah, kalau imam 7 macam-macam lah ada. Jadi mereka pun maksum juga. Alasan mereka pun sama. Kenapa perlu maksum? Sebab kalau tidak maksum, macam mana orang nak yakin dengan ajaran dia? Tetapi bila kita terima orang lain maksum, bermakna apa perlunya orang lain maksum? Setelah agama ini sempurna, kita menganggap sempurna. Jadi terima orang lain ada maksum untuk dapat sesuatu daripada Allah SWT, yang mana benda tu mungkin mengubah yang sebelumnya. Ini tidak mungkin berlaku. Kalau kita terima begitu, bermakna kita secara senyap-senyap ataupun secara nyata mempercayai bahawa agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita belum sempurna. Dia jadi gitu.
Yang kita kata setakat Nabi saja, setakat itu sudah sempurna. Dalilnya ada, al-yauma akmaltu lakum dan lain-lain. Cukup. Kalau kita kata ada lagi macam Syiah tu, sebab itu dalam ajaran dia imam tu boleh mengubah syariat yang tu dah ditentu. Kalau Nabi boleh mengubah lagi, dan terpakai. Sebab apa? Ini pun daripada Allah. Allah jamin juga. Itu dalam kepercayaan dia. Sedangkan itu salah. Tidak boleh begitu. Yang maksum itu Nabi-Nabi sahaja. Yang lain kalau tidak Nabi, cakaplah apa pun, wali macam mana pun, dia tak ada maksud. Tak ada maksud. Ini yang sehari dua ni kecoh sibuk dalam Facebook, media sosial sibuk ni kan, cara apa ni, bincang tentang yaqazah, selawat fatih apa semua ni, selawat fatih. Itu wali punya masalah. Wali dikatakan wali lah, tak apalah, kita terima lah wali. Biar wali Tijani, biarlah. Jadi dia terima tu secara jaga. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya rusak. Orang percaya macam tu. Percaya macam tu. Walaupun dia tak kata dia maksum, tapi dia kata Nabi ni bukan dalam mimpi, dalam sedar dia bagi. Dan Nabi cerita kelebihan-kelebihan ni. Itu kan hebat. Dia tak percaya. Ini bahaya. Sebab itu tak boleh terima macam mana pun. Cuba tengok, kalau kita terima lah dia, di situ dia sudah silap. Kita mesti kata silap. Sebab apa? Bercanggah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercanggah. Quran atau selawat yang lain tak ada pun sampai macam tu kelebihannya. Jadi bila seorang yang dikatakan wali kata begitu, bercanggah, kita tak boleh terima. Sebab dia tidak masuk. Ketika itu mungkin ada gangguan lain. Jadi sebab itu kita tak boleh terima. Kalau kita terima orang lain masuk, bahaya pula. Jadi macam Syiah. Walaupun sifat nisbah ini hanya dianugerahkan khusus kepada para anbiya sahaja, jika terdapat mana-mana ajaran yang mendakwa bahawa orang lain turut memiliki sifat yang dikhususkan kepada para anbiya itu, maka ajaran itu haruslah dihukum sesat. Kena ingat itu. Bukan main-main ini. Kalau dia kata sampai begini lebihnya, tak boleh lawan. Sekali baca dengan sekala doa, sekala zikir daripada Nabi Adam sampai kiamat tu dah, sepanjang mana juta-juta kali, tak boleh lawan. Jauh dalam itu, jauh. Dia tidak maksud. Bila dia cakap begitu, bercanggah dengan yang maksud, tak boleh, kena tolak. Salah. Itu ajaran yang salah. Tapi manusia kalau dia sudah biasa dengan yang salah kan, dia selesa, dia tetap kata betul. Dia kata apa salahnya kalau karamah Allah SWT boleh bagi karamah pun kena tengok juga. Karamah pun bukan karamah dia semuanya boleh gelar itu, tak boleh. Kalau sampai yang Nabi itu jadi lekeh dah, remeh, jadi tak ada apa pun Nabi, kecil jadi, itu tak boleh sampai macam tu. Atau bercanggah dengan akidah yang sedia ada. Yang lebih dahsyat lagi, kadang-kadang orang-orang yang macam ni dia bercakap, kita pun terkejut semua dengar. Dia kata yang orang lain cerita tu hadis, kita ni bukan hadis, Nabi sendiri bagi cerita. Macam mana nak cakap kalau macam tu? Yang orang lain cakap tu ini tu hadis, yang syekh kita ni Nabi sendiri bagi cerita dengan dia, sedar dalam keadaan juga janggal. Susahlah. Ini adalah salah satu perkara yang merupakan usul dalam agama Islam. Kena tahu ini perkara usul akidah. Selain ia juga bercanggah dengan akidah khatmin nubuwah. Khatmin nubuwah, penutup sekalian Nabi. Khataman Nabiyyin dalam Quran sebut. Apa maknanya? Lengkaplah, sempurna dah agama. Jadi kalau ada lagi yang bawa macam lain, yang dakwa begitu gini, tak mungkin itu, tak boleh itu macam tu. Yang pelik yang membuat ni semua dia dakwa macam tu.
Pelik tu. Dia dakwah Syekh dia tu penutup sekalian Bali. Semua tarekat macam tu. Jadi kalau yang sezaman macam tarekat Tijani dengan Syekh Syekh Rifa'i, tarekat Rifa'iyah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani semasa, yang tu pun kata Syekh dia tu Khatamul Aulia, yang ni pun kata Khatamul Aulia. Jadi macam mana dalam masa yang sama? Setelah sekian lama datang pula yang ni, dia pula kata Khatamul Aulia, artinya sebelum tu tak khatam lagi. Kalau Khatamul Anbiya, mana tak ada lagi Nabi selepasnya. Dia takwil pula. Dia kata Khatamul Aulia ni bukan maksudnya tak boleh ada lagi wali selepasnya. Darjat dia tu tinggi maksudnya. Kalau macam tu betul lah kata Qadiani. Dia kata Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi, boleh ada lagi Nabi, cumanya Nabi Muhammad itu lebih. Boleh lagi. Apa maknanya Khatamul Anbiya kalau macam tu? Penutup sekalian, tak tutup lagi lah kalau macam tu. Ini sama juga, banyaklah. Kemudian masing-masing mendakwa Syekh dia tu tapak kaki dia di atas batang tekuk wali-wali yang lain. Semua dakwa macam tu. Dakwa macam tu. Jadi tapak kaki siapa yang sebenarnya duduk di atas batang tekuk tu, apa maknanya, apa tujuan tu, kata macam tu. Jadi semua ni masing-masing nak mengangkat Syekh masing-masing. Sebenarnya dia ada kecenderungan nak bagi sifat sifat ismah ni secara tidak sedar, secara halus, dia pun tak sedar, dia sendiri pun tak sedar, kepada seorang manusia biasa. Itu puncanya. Jadi yang tak ada pun dia ada-adakan. Dia ada-adakan. Jadi masing-masing berebut-rebut. Kalau yang ni dah Rasulullah tu jadi lekir, Mi'rajnya sekali saja Rasulullah, Syekh dia 100 kali, yang ini malah 1000 kali. Jadi karut lah, banyak karut lah benda-benda macam ni. Walaupun akidah Ismatul Anbiya ini telah disepakati oleh sekalian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun mereka masih lagi berbeza pendapat dalam menetapkan jenis-jenis dan zaman dosa tersebut dilakukan. Ini ada perbahasan lagi lah, perincian. Bagaimanapun mereka tetap sependapat tentang para Anbiya tidak melakukan sebarang dosa besar, sama ada sebelum atau selepas dilantik menjadi Nabi. Itu sepakat, semua sepakat. Adapun dalam melakukan dosa-dosa kecil yang tidak mendatangkan keaiban, sesetengah ulama berpendapat ia mungkin boleh berlaku kepada para nabi. Justru menurut sebahagian ulama aliran Asy'ariyah, dosa-dosa kecil boleh berlaku kepada para nabi, sama ada secara sedar atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, sebelum menjadi nabi atau selepasnya. Dia ada lagi perincian di situ. Akan tetapi para ulama aliran Maturidiyah sependapat tentang para nabi tidak mungkin sama sekali melakukan dosa-dosa, sama ada besar atau kecil, walaupun sebelum menjadi seorang nabi. Antara ulama Asy'ariyah, ini tokoh Asy'ariyah, tapi dia tak pegang dengan pendapat Asy'ariyah dalam masalah ni, dia pegang Maturidiyah. Antara ulama Asy'ariyah yang telah memilih dan menyokong aliran Maturidiyah dalam masalah ini ialah Hafiz Al-Iraqi, Taqiyuddin As-Subki, Abu Ishaq Al-Isfirayini, Qadhi Iyad dan lain-lain. Mereka mengatakan nabi-nabi ini maksum daripada segala bentuk dosa, kecil ke besar ke, sengaja ke tidak sengaja ke, sedar ke tidak ke, sebelum jadi nabi, selepas jadi nabi tak boleh. Itulah yang lebih baik sebenarnya, yang lebih kuat. Tapi kalau ada setengah-setengah Asy'ariyah yang mengatakan nabi ada berlaku begitu sebelum menjadi nabi, itu khilaf. Ini khilaf dalam masalah usul, furu' usul, furu' akidah, bukan usul akidah. Kita boleh terima lagi, ada perbezaan itu boleh terima lagi. Kemudian kita kena pergi pula apa maksud kata mereka dosa-dosa itu. Itu ada perbincangan akan datang tengok. Yang dikatakan dosa itu apa? Sebab kita tidak ada terjemahan lain, kita pilih yang itu, tapi kena faham hakikatnya tu. Itu sebab nanti ada perbincangan.
Ada golongan yang mengaku sebagai umat Islam tidak menganggap para nabi bersifat maksum. Ada juga macam itu. Pendapat mereka dikaitkan juga dengan hadis ini. Hujah mereka ialah jika para nabi memang maksum, maka apa gunanya jaminan pengampunan yang diberikan oleh Allah SWT itu? Kurang-kurangnya sebelum itu tak ada jaminan. Bila tak ada jaminan, mana boleh berlaku lah. Pendapat golongan ini jelas terkeluar daripada pegangan jumhur ahli sunnah wal jamaah. Kalau begitu, apakah maksud jadi dah kalau begitu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik, apa makna? Apa maknanya itu? Supaya Allah mengampunkan. Kalau kita terjemahkan dosa, makna dosa, dosa-dosamu yang terdahulu dan kemudian, maknanya ada lah juga. Ada juga. Sebab itu dia ada khilaf tadi tu. Tapi kita perlu lihat dengan lebih cermat lagi, apakah yang dimaksudkan dengan dzam ma taqaddama min dzambika, yang mana kalau biasanya kalau kita tengok dalam kamus dan secara umumnya ulama-ulama kita menterjemahkannya dengan makna dosa. Apakah betul dosa yang dikatakan dzam ini? Itu perlu teliti lagi, perlu teliti. Kalau begitu, apakah maksud pengampunan Allah yang disebut di dalam hadis ini dan turut terpahat di dalam Al-Quran sebagai firman Allah itu? Lihat ayat berkenaan di bawah ini. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu. Ini terjemahan yang lebih cermat lah. Lebih cermat. Ada juga bermakna begitu hakikatnya. Tapi kalau mengikut makna asal, dosa yang telah lalu dan yang terkemudian, di samping menyempurnakan nikmatnya kepadamu serta memimpinmu kepada jalan yang lurus, dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuhnya. Kerana zahir hadis dan ayat di atas menunjukkan Nabi SAW juga ada melakukan dosa, atau katalah kesilapan, kesalahan, ketelanjuran. Namun kekeliruan daripada kenyataan hadis dalam Al-Quran tentang pengampunan dosa tersebut telah dijelaskan oleh para ulama melalui beberapa jawapan. Ini yang perlu kita letak di hadapan bila bertemu lain kali dengan ayat-ayat seumpama ini atau hadis-hadis seumpama ini, maka kita kena letak di hadapan beberapa perkara ni, jawapan ulama. Kalau tidak, takut-takut jadi melencong, tersasar. Antara lainnya adalah seperti berikut. Satu, maksud pengampunan di sini ialah pengampunan kepada umat Nabi SAW, bukannya kepada baginda sendiri. Begitu maksud. Ini satu pendapat lah, satu pendapat. Kita tak setuju, tak apa, tapi disebut di dalam kitab antaranya ini. Sebab berapa banyak kadang-kadang disebutkan kepada Nabi, padahal bukan maksudnya kepada Nabi, kepada umat dia. Kepada umatnya. Meskipun pendapat ini terdapat di dalam sesetengah kitab tafsir, namun ianya ternyata tersasar daripada kebenaran berdasarkan pendapat jumhur mufassirin yang berpandukan hadis-hadis, termasuklah hadis yang sedang dibicarakan sekarang.
Sebab dia dalam hadis ni jelas, bukan kepada umat, tetapi Nabi itu sendiri ditujukan kepada Nabi. Yaghfira laka, engkau, bukan lakum, kamu, tapi laka, untuk engkau. Itu macam mana kita nak kata untuk umat pula? Di dalam setengah riwayat ini, apabila para sahabat mengaku bahawa nasib mereka tidak seperti baginda yang telah diampunkan segala dosa, apatah lagi keampunan di dalam ayat tadi amat jelas ditujukan kepada Nabi SAW sendiri. Malah kenyataan ini disokong oleh sebuah kisah yang turut terdapat di dalam Sahih Bukhari, yaitu apabila turun ayat pengampunan di dalam surah Al-Fath tadi, para sahabat pun mengucapkan tahniah kepada Nabi dengan ucapan mereka, hani'an mari'an fama lana. Itu kata sahabat, hani'an mari'an fama lana, bermaksud tahniah, bertuahlah Tuhan, namun bagaimana pula dengan nasib kami? Jadi kalau maksud pengampunan dosa umat, macam mana sahabat ni masih duk kata begini? Dia faham ini khusus untuk Nabi. Nabi dapatlah, macam mana dengan kami? Kami tak dapat lagi. Dan tengok pula jawapan Nabi SAW macam mana. Maka sebagai jawapan kepada mereka, Allah SWT seterusnya menurunkan ayat 4 dan 5 surah Al-Fath. Jadi ini untuk umat. Jadi nampak memang yang dikatakan pengampunan dosa itu untuk Nabi. Jadi pendapat yang pertama ni kurang-kurang, walaupun ada disebut, tapi tak boleh nak pegang, sebab bercanggah dengan berapa banyak dalil-dalil yang lain, termasuk hadis ini sendiri dalam versi yang lain dia ada sebut ini. Jadi ini ayatnya. Jadi ayat ini untuk sahabat. Lalu sahabat-sahabat pun berasa gembira lah, sukalah bila dapat ini. Rasulullah pun dapat, mereka pun dapat. Bermaksud dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah kejayaan yang besar di sisi Allah. Jadi yang ini adalah hadiah, macam hadiah kepada sahabat-sahabat orang-orang mukmin selain Nabi pada ketika itu. Kesimpulannya, pendapat yang pertama ni kurang kuat, tapi oleh kerana ada sebut di dalam kitab-kitab, kita sebutlah juga. Yang kedua, kesalahan atau dosa makhluk terhadap Allah SWT terbahagi kepada 3 peringkat. Yang paling berat ialah maksiat. Ia diikuti oleh khata' atau khati'ah. Sementara yang paling ringan ialah dzam. Jadi yang disebut tentang Nabi-Nabi itu, kalau ada kesalahan dia sebut dzam, dia tak sebut khati'ah, dia tak sebut maksiat. Nabi ada melakukan maksiat, ada macam. Jadi istilah ni kita kena betul-betul fahamlah, bahawa dzam, yang dikatakan dzam itu yang paling ringan, kesalahan yang paling ringan. Pendapat ini dikemukakan oleh Qadhi Iyad dan Syah Waliullah. Jika maksiat yang merupakan kesalahan paling berat boleh diterjemahkan sebagai dosa dalam bentuk penderhakaan terhadap Allah, maka dzam mempunyai maksud yang berbeza. Ia hanyalah dosa dalam bentuk keaiban, kesilapan, ketelanjuran dan seumpamanya. Jadi yang dikatakan dzam, yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambik. Dzam itu maksudnya dalam bentuk ini, bentuk aib, kurang, kesilapan, ketelanjuran dan seumpamanya. Menurut mereka, dosa maksiat dan khata' tidak akan sama sekali berlaku kepada para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebaliknya, dzam mungkin saja boleh berlaku kepada mereka.
Berdasarkan teori inilah, para ulama dari kalangan Asy'ariyah berpendapat para nabi juga melakukan dosa. Jadi kita kena ingat tadi kita sebut Asy'ariyah, satu golongan Asy'ariyah mengatakan nabi ni ada melakukan dosa. Dosa tu maksudnya dzam. Dzam dengan makna ini yang paling ringan. Namun dosa-dosa yang mereka lakukan bukanlah dalam bentuk dosa-dosa besar seperti maksiat dan khata yang telah dijelaskan tadi. Sekiranya timbul persoalan tentang maksud istilah dzam yang dipakai oleh golongan ini bertentangan dengan maksud dzam yang dipakai dalam Al-Quran. Cumanya sebab itu kita kata teori ini pendapat ulama. Sebab ada orang kata pula, orang kata pula tidak, dzam ini bukan untuk dosa kecil dengan arti kesilapan, ketelanjuran begitu saja. Bahkan dalam Quran dia pakai dengan makna yang lebih umum. Dosa besar pun dia guna juga dzam. Jadi macam mana kamu kata yang berlaku pada nabi-nabi itu hanya dzam dengan arti dosa kecil? Ada bantahan. Yaitu dengan makna dosa secara umum, termasuklah dosa-dosa besar. Sebagaimana dapat dikesan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Yaghfiru dzunuba jami'an. Dzunub itu jamak kepada dzam. Allah boleh mengampunkan semua macam dosa. Jadi semua macam itu masuklah dosa besar. Kenapa kamu kata perkataan dzam ini untuk dosa kecil saja? Dibantah. Kalau orang kata begitu macam mana? Maka ia akan dijawab oleh golongan ini dengan mengatakan istilah dzam yang dipakai dengan makna dosa-dosa kecil ialah dalam konteks mengklasifikasikan jenis-jenis dosa sebagaimana yang telah disenaraikan oleh mereka tadi. Begitu maksudnya apabila dzam dibandingkan dengan khata dan maksiat. Kalau dibanding disebut bersama, maka dia ada beza. Tapi kalau disebut secara tersendiri begitu, satu begitu, boleh jadi dia memberi makna lebih umum. Apabila terdapat perkataan maksiat dan khata bersama dengan perkataan dzam, tetapi jika perkataan dzam digunakan secara mutlak, satu saja digunakan, maka ia boleh mengandungi makna dosa secara umum. Seperti dalam ayat ini, yaghfiru dzunuba jami'an, disebut dzunub saja tanpa dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau disebut bersama, maka kalau disebut bersama itu makna dia lain. Makna dia lain. Dzam itu maknanya yang ringan. Macam perbahasan iman dan Islam lah. Kalau sebut iman saja, dalam tu sudah masuk Islam. Kalau sebut Islam saja, dalam tu sudah masuk iman. Tapi kalau disebut ketiga-tiga, itu dengan makna yang berbeza. Sama juga yang ni. Dia kata yang kita kata dzam tu dengan makna dosa kecil, dalam konteks perbandingannya dengan dua bentuk kesalahan lagi itu yang dinamakan khata atau khati'ah ataupun maksiat tadi. Itu yang kedua. Di sini kita sudah mendapat pegangan sedikit, iaitu yang dikatakan kalau nak sebut dosa para nabi itu yang dilakukan oleh nabi, Allah ampunkan dia, maksudnya bukan dosa sebenarnya. Itu ialah dalam bentuk kesilapan, ketelanjuran, kegelinciran, itu maksudnya. Dan kalau ada disebut, kalau kita perhatikan di dalam nas-nas, kalau ada disebut dzam, bukan khati'ah, bukan maksiat. Jadi dzam ini dari segi penilaian tahap tinggi rendah bahasa itu yang paling rendah, itu dipanggil dalam fiqhul lughah. Kalau kita belajar bahasa Arab ni satu cabang fiqhul lughah. Fiqhul lughah dia cerita perbezaan di antara perkataan-perkataan itu. Zahirnya mungkin orang terjemah sama, dosa.
tapi hakikat dia tidak sama kalau diperincikan. Misalnya kalau kita dalam bahasa Melayu lah, kita kata dulu bahasa Melayu lah, saya ni bahasa Melayu kuda juga sebenarnya. Tapi tulis gitu kan, tulis gitu. Setakat mana dapat lah. Kalau ada salah silap tu mohon maaf lah, ya. Misalnya bahasa Melayu, saya lebih ada rasa lah kemanisan. Kalau bahasa saya sendiri, bahasa Kelantan, nak banding dengan bahasa Surat tu, saya lebih, orang kata, jeli ke bahasa Kelantan. Misalnya rebah, catok, rebah terlentang, rebah tersukup, rebah terak, tertiarap, rebah terduduk, dan sebagainya. Itu semua rebah. Tapi rebah tu cara dia berbeza. Cara dia berbeza. Rebah catok lain, rebah terak lain, rebah terlentang lain, rebah tersukup lain. Tapi makna rebah ada pada semua. Sifat dia tidak sama. Begitu. Jadi ini pun begitu juga, ada beza dia. Kita kena pergi kepada fiqhul lughah. Tak boleh pakai lughah biasa ni. Lughah umum, buka kamus biasa, dzam ada dosa. Jadi kita kira dosa lah. Secara umumnya mungkin dosa besar, tak boleh gitu. Kena faham berdasarkan fiqhul lughah. Dalam fiqhul lughah dia ada beza ni. Kalau dalam bahasa Arab ni lagi detail. Kalau awal yang macam ni, apa namanya? Awal yang macam ni, apa namanya? Dia ada beza. Muznun apa, sahab apa, ghaib apa, dan macam-macam lagi, raman apa, dia ada bezanya. Tapi semuanya awal. Awal macam ni gini, awal macam ni gini. Lagi makan misalnya dalam bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu ni dia tak ada buku macam fiqhul lughah tu, menceritakan tahap-tahap bahasa tu. Dia tak ada. Dalam penggunaan ada, cuma tak ada lagi ahli bahasa yang buat secara berasingan. Misalnya kita kata makan, bahan makanan, makan juga. Tak kedara, makan juga. Kan banyak, tapi beza tu. Tak kedara tu kasar tu. Bedal, aku bedal lah itu je. Bedal mana makan juga. Dan sebagainya. Itu memberi makna makan, tapi dia tak ada perincian itu. Guna bedal tu macam mana, ketika mana. Tak kedara tu macam mana. Makan biasa, santap macam mana. Santap makan juga. Santap makan juga. Dia kan ada beza. Allah berfirman, katalah, Nabi bersabda, sabda, aku kata, ujar, dia. Ini semua makna kata lah. Tapi kan ada beza tu, ada beza. Firman untuk Allah, sabda untuk Nabi. Misalnya kalau dalam bahasa Melayu, sepatutnya dia ada buat perbezaan itu. Kalau dalam bahasa Arab banyak buku-buku macam tu, dia panggil fiqhul lughah, furuq al-lughawiyah. Ini perbezaan di antara perkataan, makna-makna perkataan itu. Bismillah. Jadi begitulah juga kita kena faham tentang apa yang dikatakan dosa kepada Nabi. Sebenarnya mengambil kira perkataan dalam bahasa Arab itu, yang digunakan ialah dzam. Dan dzam ini adalah yang paling ringan. Kalau kita nak beradab, jangan terjemah dosa lah. Jangan terjemah dosa. Terjemah ketelanjuran ke, kesilapan ke, begitu. Yang ketiga, maksud dzam yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis Aisyah di atas, pada hakikatnya bukanlah bermakna dosa, kerana pemakaian maknanya boleh berada di bawah kaedah yang disimpulkan oleh setengah ulama, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Amalan-amalan kebajikan orang golongan abrar, orang-orang saleh, masih dianggap sebagai kesalahan-kesalahan di sisi muqarrabin, jadi orang-orang yang hampir kedudukannya di sisi Allah.
Dalam arti kata yang lain, perkataan dzam yang dikaitkan dengan para nabi sebenarnya bukanlah perbuatan-perbuatan berdosa jika dinisbahkan kepada orang-orang awam. Kerana pengiraan kesalahan di antara seseorang individu dengan yang lainnya berbeza mengikut taraf, kedudukan dan ketinggian darjat mereka. Contohnya, umat Nabi Muhammad SAW tidak dikira bersalah jika tidak mengerjakan sembahyang tahajud, tetapi meninggalkannya adalah satu dosa bagi baginda SAW sendiri. Berbeza. Jadi di sini dikira sebenarnya benda tu tak salah, tapi kepada dia tu macam tu dikira salah dah tu. Dikira salah tu pula macam dosa dah. Padahal tidak dosa pun benda tu. Kalau orang biasa buat pun tidak berdosa. Tapi tidak layak dengan kedudukannya, kurang layak. Itu maksud dia. Jadi hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin, ini kata-kata ulama, pandangan dia. Setengah-setengah tu pergi kata hadis pula. Ini bukan hadis, bukan hadis. Ini kata-kata ulama sahaja. Jadi orang ni penilaian amalan dia, perbuatan dia tu adalah berdasarkan kedudukannya. Kepada orang ni salah, kepada orang ni tak salah. Contoh yang lain, Allah telah mengingatkan kepada para isteri Nabi bahawa mereka akan mendapat 2 kali ganda siksaan Allah berbanding orang lain jika mereka melakukan kesalahan melalui firman-Nya ini, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adhabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Bermaksud, wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu perbuatan keji yang nyata, niscaya akan digandakan azab siksa baginya 2 kali ganda. Kenapa dia 2 kali ganda? Orang lain tidak, satu kan? Sebab dia berbeza mengikut keadaan. Begitu juga kalau kesalahan macam ni, orang lain tidak dikira salah, tapi Nabi itu sudah dikira salah. Kesalahan itulah yang dikatakan dzam itu, yang sebenarnya tak salah pun. Antara contoh kesalahan-kesalahan para nabi yang sebenarnya bukanlah merupakan satu kesalahan pun bagi orang awam ialah: 1. Kebimbangan Nabi Yaqub untuk melepaskan anaknya Yusuf alaihissalam keluar bersiar-siar bersama abang-abangnya yang sudah dirasai olehnya mempunyai niat yang tidak baik terhadap adiknya itu dengan alasan Nabi Yaqub rasa tak sedap hati dah. Dia takut abang-abang Yusuf ni buat sesuatu terhadap Yusuf. Tapi dia tidak nyatakan kebimbangan dia, dinyatakan dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Dia kata apa? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Bermaksud, bapa mereka menjawab, pemerigian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawal. Tengok, dia letak atas serigala. Dia letak atas serigala, padahal kebimbangan dia bukan terhadap serigala sangat. Macam kadang kita ngada-ngada, kita saja-saja kata sihat tak? Padahal kita tahu dah dia sihat. Saja kita cakap masak, kita tengok dah dia sedang masak. Kadang-kadang kita sebut benda lain, padahal kita tahu dah benda tu. Jadi ini dikira inilah kesilapan itu. Itulah dia katakan kesilapan yang sebenarnya tidak salah pun. Tak boleh kita kata awak pura-pura bercakap dengan dia, tak perlu tanya dah tu, dah tahu dah. Jadi kita tanya juga, jadi pura-pura dia munafik, begitulah. Jauh tu pergi kesimpulan tu. Jauh tu pergi. Jadi biasalah kita pergi rumah orang, takkan nak duduk diam. Tanyalah berapa orang ada anak misalnya. Oh, dia kata dah tahu, dah tu saja tanya. Jadi pura-pura pun. Bukan itu. Keadaan tu menghendaki begitu. Sedangkan bagi seorang nabi, baginda tidak sepatutnya mengeluarkan alasan sedemikian yang seolah-olahnya menunjukkan baginda tidak bertawakal kepada Allah.
Jadi nampak macam tu sikit. Akibatnya Nabi Yaqub telah dihukum dengan dipisahkan daripada anak kesayangannya untuk satu jangka masa yang agak lama. Nabi-Nabi ni kalau dia ada buat salah sikit, dia akan kena lah. Macam-macam lah cara Allah SWT nak hukum dia tu. Padahal benda tu tidak salah kalau bercakap macam tu. Buat alasan pun alasan yang munasabah. Memang pada masa tu seringkala ada pun, banyak pun. Tapi tak sesuai kepada seorang Nabi bercakap begitu. Dalam bentuk tak sesuai. Yang tak sesuai itulah yang dikatakan sebagai dosa tu. Benda macam tu saja, bukan dosa ni memang maksiat, tidak, sama sekali tidak. Dua, jawapan Nabi Musa AS terhadap pertanyaan pengikutnya dengan mengaku bahawa bagindalah orang yang paling alim, sebagaimana tersebut di dalam hadis Nabi SAW berikut. Kita terjemah sajalah ya. Bermaksud pernah pada suatu hari Nabi Musa berucap di hadapan Bani Israel, kaumnya Bani Israel. Lalu baginda alaihissalam ditanya, siapakah manusia yang paling alim di dunia ini? Baginda lantas menjawab, akulah yang paling alim. Allah mencelanya kerana tidak mengaitkan pengetahuannya dengannya. Dia tidak kata wallahu a'lam. Jadi kerana itu yang kesilapan. Jadi padahalnya salah ke jawab itu. Hakikatnya tak salah. Sebab seorang Nabi yang dipilih maknanya dia lah yang paling alim. Kalau ada lagi yang lain yang lebih alim, dia lah yang patut dipilihnya. Jadi betul tu dia jawab tu. Tapi cara dia kena berlapis sikit cakap tu. Orang kita kata berlapis sikit cakap tu. Sebab kita ni ada hubungan dengan Allah. Ada hubungan dengan Allah. Walaupun tentu dah dari segi syariat tidak ada yang lebih daripada dia. Tapi yang kata alim, alim ni luas maknanya, dia bukan ilmu syariat saja, mungkin dalam bidang lain lebih orang lain. Jadi Allah SWT nak tegur dia. Sebab apa? Nak suruh orang-orang yang dipilih olehnya, Nabi dan Rasul ini, betul-betul terdidik, betul-betul terasuh, dan yang mendidiknya Allah sendiri. Sebab itu mereka sempurna. Benda-benda yang kecil macam tu pun ditegur. Padahal tidak salah. Sebab dia nak jadi Nabi, nak jadi Rasul kepada satu umat ni, dialah yang paling alim. Dia jawab berdasarkan apa yang dia yakin, yang dia tahu, dan tidak salah pun. Tetapi Allah tak berkenan. Ini isyarat kepada orang-orang lain lah. Kita tengok macam Nabi Musa tu pun Allah tegur, padahal ada kebenarannya. Apalagi orang lain lah yang nak mendapik dada. Tak boleh begitu. Sepatutnya ilmu ni wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap yang berilmu tu ada lagi yang berilmu. Dia kena ingat begitu. Ilmu tinggi, banyak lapis. Dan yang paling tinggi sekali ilmunya Allah yang maha mengetahui lah. Akibatnya Allah telah memerintahkannya agar mencari orang yang lebih alim daripadanya dengan menempuh perjalanan yang jauh dan melalui ujian-ujian yang mencabar ilmunya. Akhir sekali Allah SWT, itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, cerita bertemu dengan Khadir apa semua tu, panjanglah ceritanya, itulah bendanya. Padahal Khadir itu dia dalam bab lain tu, cerita tu bukan bab syariat, bab lain. Tapi Allah SWT tak kenal cara Musa tu jawab macam tu. Jadi dia nak ajar, dia buat macam tu. Padahalnya itu berkait dengan kauni, kejadian. Allah SWT mematikan, menghidupkan, buat gini-gini, itu bukan berkait dengan syariat. Apa yang berlaku dalam dunia, orang dia aksiden mati, orang ni sakit, dia tak boleh pergi belajar, benda-benda macam tu. Orang ni dia berjaya apa semua, ini berkait dengan bukan berkait dengan syariat, dia berkait dengan kejadian manusia itu sendiri, tabi'i, berkait dengan tabi'i. Jadi yang ada urusan dengan tabi'i ini malaikat-malaikat atau hamba-hamba Allah yang lain yang Allah pilih dia tu untuk melaksanakan sesuatu kerjanya, untuk melaksanakan sesuatu kerjanya. Misalnya malaikat malakul maut,
yang mengambil nyawa orang. Itu satu kerja. Tak boleh kita kata bunuh orang. Macam bukan bunuh, dia ambil nyawa. Tidak panggil bunuh, ambil nyawa. Tapi zahirnya nampak macam bunuh kan? Jadi begitu juga yang lain-lain. Ini semua diserahkan untuk menguruskan benda-benda ini kepada malaikat biasa. Sebab itu Maulana Maududi mengatakan Khadir itu dalam cerita sebenarnya malaikat, bukan manusia pun. Sebab kalau manusia mana boleh buat macam tu, bunuh-bunuh orang, cambuk kepala, mana boleh. Dia mesti terikat dengan syariat. Syariat mana dalam dunia ni? Nabi mana yang boleh bunuh orang? Tak ada. Kalau bunuh macam tu, itu sebenarnya benda lain itu. Yang boleh tidak terikat dengan syariat, makhluk lain. Lepas tu kita kata macam mana dia berupa manusia? Berupa manusia boleh, malaikat boleh berupa manusia. Tidak salah. Panjanglah ceritanya, itu boleh tengok dalam tafsir dia. Boleh tengok dalam tafsir dia. Yang ketiga, kisah Nabi Yunus alaihissalam yang teguran Allah terhadapnya dirakamkan di dalam Al-Quran menerusi firman-Nya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bermaksud, dan sebutkanlah peristiwa Dhunnun, yakni Yunus, orang yang ditelan oleh ikan. Nun itu maknanya ikan. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan. Setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku, maka dia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Akibatnya beliau telah meringkuk di dalam kegelapan perut seekor ikan dalam satu tempoh yang agak lama setelah dicampak ke dalam laut. Dan kesalahan Nabi Yunus inilah yang telah menyebabkan umat baginda alaihi salam dikecualikan daripada ditimpa malapetaka dan azab atas pengingkaran mereka terhadap Nabi utusan Allah. Firman-Nya, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Bermaksud, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka, yani kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Jadi ini Nabi Yunus pun begitu juga, sama juga. Dia lama berdakwah. Akhir sekali dia tengok kaum dia tak mahu mengikut, degil. Dia jadi macam merajuk. Dia katakan marah tu merajuk lah. Dia pun bawa diri, meninggalkan kaum dia. Ini kesilapan dia. Itulah kesilapan dia. Nak kata dosa, tidak. Dia tidak berdosa, bukan dia buat apa, cuma dia, itulah kesilapan dia. Jadi rupanya tak boleh begitu. Seorang Nabi, seorang Rasul tak boleh buat begitu. Apa-apa tindakan dia nak pergi, nak tinggal, nak mari pun dengan perintah Allah. Kalau tak ada kebenaran, tak boleh. Kita bolehlah macam tu. Kita yang lemah ni. Kalau Nabi tak boleh. Jadi itu satu kesilapan. Bukan dengan sengaja dia buat tu dengan nak memperkecilkan perintah Allah, tidak. Tapi sebagai manusia, dia tetap manusia. Seperti Nabi kita juga, ada basyariyahnya, manusia ni, dia terkilan, sedih lah. Bila lama-lama tak dengar, tak ada yang mengikut, lalu dia bawa diri jadi salah macam tu. Salah, tak boleh macam tu. Kalau macam Rasulullah, dia tak pergi, dia tak berhijrah kalau selagi tak dapat perintah daripada Allah. Dia tak berhijrah. Sudah hijrah, pergi, sahabat dulu pergi. Rasulullah macam mana? Saya tak dapat perintah lagi. Tak dapat perintah, tak boleh pergi. Nanti bila dapat perintah, dia pergi. Dia dapat perintah, dia pergi. Maknanya ikut lunas cara dia yang betul. Nabi Yunus tidak begitu. Malam
Tidak begitu. Kesilapan dia lah. Dan kesilapan dia ni boleh menyebabkan orang rasa dia mungkin hina ataupun rendah, tak kuat azamnya. Tak boleh begitu. Sebab itu Nabi SAW kata la yaqul ahadun ana khairun min Musa, min Yunus, ana khairun min Yunus bin Matta. Jangan ada sesiapa berkata aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jangan ada. Sebab takut-takut kita berasa kita lebih, dia kurang dari situ. Jangan begitu. Sebab cabaran hidup ni dahsyat. Kita yang tidak mengalami, kita tak tahu. Dia tu seorang Nabi dah. Cuba tengok perjuangan ini, kadang-kadang ujian Tuhan tu jadi sampai macam tu lah manusia. Jangan kita perlekehkan orang dalam kerja-kerja perjuangan agama. Kalau dia rebah, jangan kita gelap, jangan kita ketawa, bahkan kita kena simpati. Sebab berat kerja, berat. Cuba tengoklah Nabi, macam Nabi Yunus pun ada. Tapi Nabi SAW kata jangan kata lebih daripada Yunus. Maksudnya jangan kata aku tu maksudnya Nabi kita ni lebih. Nabi tak ada macam tu. Jangan gitu. Jangan melebihkan satu sama lain antara Nabi tu. Apalagi kalau dia nak kata aku, maksudnya diri dia sendiri, orang biasa. Nak lebih daripada Yunus, lagi jauh, lagi tak boleh. Lagi tak boleh lah. Apa yang berlaku itu ada hikmat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengajaran kepada umat manusia, kepada orang-orang kemudian, bahawa perjuangan itu satu benda yang berat sebenarnya. Walaupun nampak Nabi-Nabi itu senyum, suka nampak, tapi dia sebenarnya tekanan kuat, tekanan. Jadi kerana tekanan dan ujian itu kadang-kadang dia terdorong melakukan sesuatu. Jadi ceritanya, ringkas ceritanya, bila dia naik kapal tu pergi tinggal kaum dia, maka kapal tu nak tenggelam. Jadi mengikut pengalaman orang kapal tu, ada orang yang salah ni, ada orang yang salah. Jadi kita kena cabut undi lah siapa, kena buang lawan tu ke laut. Kalau tidak kita boleh tenggelam semua, mati. Jadi bila cabut-cabut undi, kena dia. Setiap kali cabut tu kena dia. Itulah kata hikmat Allah SWT. Kena Yunus. Tak apalah, dia dicaput ikan paus telan, nun, ikan nun tu telan dia. Bila telan tu ada situ dia kesal, dia menyesal, dan dia ingat kepada Allah SWT. Yang kaum dia di sana tu bila dia tinggal tu baru terfikir, lama dia duduk lawan, baru dia cakap mana pergi Yunus. Bagus tu ajaran dia. Kenapa kita bodoh sangat kat timur dulu? Bagus tu, angkat cari sampai sedih, menangis pokok dia tu, cari Yunus mana. Jadi sebab itu, ini dalam ayat yang saya tulis tadi, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Tak pernah lagi ada dalam sejarah satu kaum yang mendustakan nabinya, yang memusuhi nabinya, tiba-tiba Allah selamatkan dia. Tak ada kecuali kaum Yunus. Yang lain kalau langgar perintah Nabi akan binasa. Ini saja satu-satunya. Kenapa? Sebab kesalahan hujah daripada Allah belum sempurna. Nabinya lari. Jadi nabinya ini tak sempurna. Tak sempurna. Jadi Nabi Yunus akhirnya balik. Kita tengok sudah beriman kaum-kaum dia. Mereka kata kamu pergi ke mana? Kami cari-cari kamu. Jadi itulah sebab Allah SWT tak hancurkan. Kalau macam ni caranya. Ini saja yang dikecualikan. Itulah cerita Nabi Yunus. Jadi kira-kira nak kata kesalahan dengan sengaja dibuatnya, tidak. Tidak. Kerana sebagai sifat manusia dia terdorong buat gitu. Ini satu ketelanjuran. Dan Allah SWT tarik balik. Tidak kata dengan sebab kesalahan dia kaum dia dibinasakan. Tidak. Sebab tidak sempurna. Tak berlaku hukum Allah tu. Kalau kita kata dengan sebab kesilapan dia tu sampai habis binasa, tu barulah silap. Ini tak sampai ke situ, sebagai teguran dan peringatan untuk generasi kemudian. Maka berlakulah apa yang berlaku kepada Nabi Yunus itu. Kemudian seterusnya kita tak sempat lagi, setakat itulah dulu, habis lagi. Setakat itu lagi. Allah.
Ada apa katanya? Perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Perbezaan yang Banyaklah, antaranya dalam furuk akidah tu dia banyak. Macam tadilah ada perbezaan itu. Dan saya sudah tulis sebenarnya itu kan hari itu dalam seminar pada itu mendamaikan ahli sunnah wal jamaah itu. Dalam itu saya sudah buat apa perbezaan banyak yang disebut oleh ulama sampai 50 perbezaannya. Tapi perbezaan itu dalam furuk akidah, bukan usul akidah. Perbezaan dalam furuk akidah tidak menjejaskan iman seseorang itu. Dia tetap Islam, tetap ahli sunnah dan jamaah. Itu antara dua aliran. Aliran lain salafiyah misalnya, itu pun perbezaannya dalam furuk, bukan usul akidah. Misalnya dalam sifat Tuhan yang diterima sebagai yang wajib dipelajari, Asy'ariyah kata 13 asalnya, 20 itu Maturidiyah. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Antaranya dalam itu saya sudah ada sebut, tengok situ lah. Ada lagi. Kalau kita perhatikan ya, apa? Nabi kita kan Nabi Musa. Nabi dia ada ketika-ketika tertentu lah untuk sementara, bukan selama-lamanya. Keadaan macam tu tak apa, keadaan macam tu tidak mengapa, memang termasuk dalam hikmah juga. Jika berlaku kita mengasihkan diri buat sementara, sampai sekarang ni pun boleh. Cuma cara yang diajarkan oleh Nabi SAW kemudiannya untuk mendapat maksud yang sama itu ialah dengan beriktikaf. Itu caranya, bukan pergi bersembunyi di gua apa semua, tidak. Caranya iktikaf, itulah sunnah Nabi SAW. Jadi kita kena ikut yang itulah. Walau bagaimanapun, kalau mungkin kalau kita rasa ada faedah-faedahnya, boleh lagi, tapi bukan dengan makna putus terus hubungan dengan dunia itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu kita sendiri yang tahulah keadaannya. Tetapi yang untuk diikuti oleh semua umat, iktikaf, itulah mengambil alih tempat. Dalam berkaitan dengan kisah musim Bidin, dia ada satu malaikat. Jadi mana berjawab dengan pandangan yang mengatakan bahawa sebenarnya yang Nabi Khidir tu syariatnya lain, Nabi Musa tu syariatnya lain. Itu yang berbeza. Itu yang Nabi Musa tak terima Khidir punya tu. Macam mana? Dia memanglah ada khilaf di antara ulama tentang dia ni manusia ke malaikat ke apa ke, memang itu satu. Yang terima sebagai manusia dia kata itu dengan perintah Allah. Bila dengan perintah Allah sama juga, sama ada dia malaikat atau manusia. Jadi dengan perintah Allah, bukan. Kalau manusia biasa tentu syaitan kau suruh dia bunuh. Ni dah kalau Allah sendiri, apa peliknya, tak ada kesalahan lah. Seperti mana malaikat dengan perintah Allah dia bunuh, dia ambil nyawa seseorang, tidak dikira salah. Begitu juga kalau seorang nabi. Jadi dia tu kalau kita terima Nabi, selesai masalah lah. Memang mati dia tu macam tu caranya. Jadi ada kan orang kadang-kadang kematian dia dengan kepala dia terpisah daripada tubuh dia. Zahirnya kita nampak begitu, hakikat dia sebalik itu. Tak ada ke sesuatu tu di sebalik itu? Tentu ada malaikat apa semua kan. Jadi Nabi Musa ditunjukkan kepada hakikat tu, hakikat yang berlaku kepada seseorang manusia atau sesuatu di alam ini. Dia ada yang sebalik tu. Kalau Allah SWT bagi nampak, nampaklah. Yang kita nampaknya lori telah menyebabkan jadi putus tangannya kerana lebih jauh. Itu zahir. Itu zahir. Kadang-kadang kita nampak perampok ataupun penjahat bunuh, dia penggal kepala, pun nampak juga orang juga. Tapi itu dikira salah lah.
Sebab Allah tidak perintah dia, Allah larang bunuh. Tapi kalau seorang Nabi dia dapat wahyu, memang Allah suruh, tidak salah. Itu pendapat dia lah. Tapi macam pendapat Maududi tadi, dia kata tak ada dalam mana-mana syariat boleh bunuh. Ada alasan juga bagi dia. Itu terpulang pada masing-masing lah. Walau bagaimanapun yang kata dia sebagai manusia dan Nabi boleh buat begitu, bukan masalah syariat, masalah Allah perintah dia. Bukan masalah syariat. Syariat tu tak ada benar, tak ada dibenarkan bunuh orang tu. Tetapi kalau Allah nak begitu, dia mentakdirkan dia yang menyebabkan mati, maka berlaku lah. Tak kira lah lori ke orang jahat ke atau siapa ke, dia akan berlaku begitu. Itulah jawapan mereka je begitu. Dia itulah wali itu tak benar. Itu memang ada juga yang berpendapat begitu, tapi itu tak tepat. Sebab kalau wali, kalau macam tu, inilah alasan kepada setengah-setengah golongan sufi mengatakan wali itu boleh jadi lebih daripada Nabi. Itu sudah salah dari segi akidahnya. Wali tak boleh lebih daripada Nabi. Kalau kita nak terima dia tu sebagai manusia yang lebih, kena terima dia Nabi juga. Kena terima dia Nabi juga. Itulah yang terbaik dan itulah yang sahih. Adapun yang kata wali itu tak sahih. Terima sebagai Nabi maknanya dia sudah wafat lah. Wafat. Oh ya. Itu saya sudah tulis dalam ni syarah Bukhari ni juga. Saya tak ingat dah nota yang keberapa. Saya dah bincang dengan panjang lebar di situ bahawa mengikut ulama-ulama hadis, Khadir sudah mati. Kalau dia manusia, dia sudah mati. Sudah mati. Tak ada yang hidup-hidup, itu khayalan saja. Tapi orang kalau orang tasawuf marah dia kalau kita kata begitu kan. Yang terpulang kepada masing-masing lah. Terpulang kepada masing-masing. Tetapi dari segi logiknya, dari segi dalilnya, tak ada manusia dia sepanjang tu umurnya. Dan kalau ada, kenapa tak nampak? Dulu orang nampak. Sejak bila dia tak nampak? Banyaklah kemuskilan timbul. Banyak kemuskilan timbul. Jadi sebaik-baiknya kita terima seperti yang Imam Bukhari sendiri terima, bahawa Khadir sudah mati. Ya. Setakat itulah.